Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang bersama Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam suasana Hari Raya Aidilfitri. Ustaz ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Semoga dengan semangat bulan Syawal ini, semangat untuk kita bermaaf-maafan, bersilaturahim di antara satu sama lain, maka teruskanlah untuk kita istiqamah dalam melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bulan Syawal ini adalah hasil daripada didikan bulan Ramadan. Jom teruskan istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-46. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-73 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Malaikat itu berkata, patutkah engkau merasa hairan tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Memanglah rahmat Allah dan berkatnya melimpah-limpah kepada kamu, wahai ahli rumah ini. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha melimpah kebaikan dan kemurahannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan berkat pada ayat ke-73 surah Hud itu diambil daripada perkataan barakah yang bermaksud suatu yang mantap. Ia juga boleh bermakna sesuatu kebajikan yang melimpah dan beraneka ragam serta berterusan. Disebabkan itu, kolam juga dinamakan sebagai birkah kerana air yang berada di dalamnya tetap dan tidak mengalir ke mana-mana. Kurniaan Allah dinamakan sebagai berkat kerana ia datang dari pelbagai arah dan tanpa henti. Semua perkara yang datang tanpa henti akan dinamakan dengan nama ini. Adanya berkat pada suatu perkara itu bermaksud adanya kebaikan pada perkara itu. Sebagai contoh, apabila masa seseorang itu diberkati, maka dia mampu melaksanakan pelbagai perkara berfaedah di dalam waktu itu. Begitu juga apabila makanan seseorang itu diberkati, maka sedikit makanan telah mengenyangkan dia dan kenyang itu lama berkekalan. Berbeza dengan makanan yang tidak diberkati. Dari dua contoh ini, kita dapat lihat bahawa berkat itu berfungsi sesuai dengan manfaat perkara itu. Berkat pada makanan membuatkan dia lebih cepat kenyang dan badan kekal sihat. Berkat pada waktu menyebabkan dia dapat selesaikan banyak perkara ketika itu. Begitulah jugalah keberkatan pada perkara lain. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyebut lagi bahawa perkataan Ahlul Bait dari segi bahasa adalah tuan kepada rumah tersebut.
Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakala perkataan Hamid bermaksud yang terpuji dan ia adalah lawan kepada perkataan yang tercela. Imam Fakhruddin Ar-Razi membezakan perkataan syukur dan hamd. Perkataan syukur digunakan untuk nikmat yang anda dapat. Manakala perkataan hamd digunakan untuk nikmat yang anda dapat atau orang lain. Maka apabila kamu mengatakan Alhamdulillah, ia bermaksud pujian kepada Allah ketika beroleh nikmat atau orang lain yang beroleh. Perkataan Al-Hamid diulang sebanyak 17 kali dan semuanya menjadi sifat bagi Allah kecuali satu. Ada 3 unsur yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk dia layak mendapat pujian. Iaitu, mestilah perbuatan yang dia lakukan itu sesuatu yang indah. Dilakukan ketika dalam keadaan sedar dan akhir sekali, mestilah perbuatan itu dilakukan bukan dalam keadaan terpaksa. Semua unsur ini ada pada perbuatan Allah, maka layaklah dia digelar sebagai Al-Hamid. Seterusnya perkataan Majid berasal dari huruf Mim, Jim dan Dal yang bermaksud mencapai batas. Tapi ia hanya digunakan pada makna-makna yang baik sahaja. Kejayaan yang merupakan kemuncak kemenangan dinamakan sebagai Majdun. Dalam Al-Quran, perkataan Majid diulang sebanyak 4 kali, di mana 2 daripadanya digunakan sebagai sifat bagi Allah dan 2 lagi sifat bagi Al-Quran. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan Allah bersifat dengan Majid kerana dialah yang maha mulia zatnya serta dialah yang maha luas pemberiannya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-73 surah Hud bahawa malaikat berkata, tidaklah layak kamu merasa hairan mengenai suatu ketetapan Allah yang apabila dia berkehendak kepada sesuatu, dia hanya menyatakan kun, lalu terwujudlah apa yang dikehendakinya itu. Rahman Allah turun kepada kamu, wahai keluarga Nabi Ibrahim AS, sehingga lahir dari keturunan kamu para Nabi. Allah lah yang berhak terima segala pujian di dunia dan akhirat, di langit dan di bumi. Manakala Ustaz Muhammad Sa'id bin Umar melalui kitab mereka Tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-73 surah Hud bahawa malaikat berkata, adakah engkau takjub, wahai Sarah, daripada perbuatan Allah? Yakni jangan engkau takjub. Rahmat dan berkatnya atas kamu, ahli rumah Ibrahim AS. Allah lah yang memiliki segala kepujian lagi kemurahan. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-73 surah Hud mengatakan, mereka berkata, apakah engkau masih ajaib dari ketentuan Allah? Bermaksud bahawa malaikat utusan itu menyatakan kepada Sarah bahawa tidaklah layak Sarah memandang ajaib apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab kalau kita selalu merenung dengan penuh iman, kita akan dapati bahawa semua perbuatan Allah itu adalah ajaib belaka. Disebabkan itu seharusnya kita terima segala ketentuan Allah itu dengan rasa syukur dan berterima kasih. Tidak perlu merasa hairan. Kemudian firman-Nya, moga-moga rahmat Allah dan berkatnya ke atas kamu, wahai ahli rumah ini. Merujuk kepada ucapan salam ketika para malaikat itu mula masuk ke rumah itu, hendak membawa berita gembira. Sekarang setelah mereka terangkan isi dari berita gembira itu, iaitu salam yang tadi merupakan sempurnakan lagi dengan iringan harapan kepada Tuhan. Moga-moga si isi rumah Ibrahim AS dilimputi rahmat, kasih sayang dan berkat, yakni dikurniakan ketenteraman dan bahagia. Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah menyambung lagi pada firman-Nya, sesungguhnya dia adalah maha terpuji lagi yang maha mengurniakan. Yang bermaksud, terpujilah Allah kerana Ibrahim AS sebagai seorang pemimpin dan ketua rumah tangga, sejak dari masa kecil lagi telah selalu menyatakan taat setia kepada Tuhan, dan Tuhan
serta tabah walaupun betapa banyaknya ujian yang dia tempuh. Ini kerana dia dapati Nabi Ibrahim AS menghadapi segala ujian itu dan dia pun lulus dengan jayanya. Tetapi hakikatnya yang terpuji bukanlah Nabi Ibrahim AS. Malah yang terpuji dan layak segala pujian adalah Allah yang maha mengurniakan segalanya kepada hamba-hambanya. Kurniaannya itu tidak ada batasnya. Allah kurniakan anak kepada pasangan tua seperti Nabi Ibrahim AS dan isterinya Sarah. Sesungguhnya nikmat itu tidak boleh dihalang oleh logik atau sunnah alam. Apabila Allah ingin beri, maka pasti benda itu akan terjadi. Dari rumah tangga Nabi Ibrahim AS yang berbahagia mendapat rahmat dan berkat itu, turunlah dua suku bangsa besar iaitu Bani Ismail yang terkenal dengan panggilan Arab dan Bani Israel keturunan Nabi Ishaq. Rahmat dan berkat ini berkembang terus menerus kerana dari dua keturunan ini datang berpuluh-puluh nabi-nabi dan rasul dan datangnya penutup bagi para rasul dan nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail. Kita kaum muslimin disuruh agar terus menerus memperingati rahmat dan berkat yang dianugerahkan Allah kepada Ahlul Bait Ibrahim alaihissalam yang mulia ini pada tiap-tiap penutup solat kita dengan mengucapkan selawat dan berkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum keluarganya sebagaimana yang dikurniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaum keluarganya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-73 surah Hud. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-73 surah Hud ini menjadi pengajaran kepada kita bahawa kuasa Allah tiada had. Kalau Allah telah tetapkan rezeki kepada semua hamba-hambanya sesuai dengan waktu yang terbaik pada ilmunya, segala puji bagi Allah yang maha bijaksana dan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Para ulama salafus salih yang terdahulu sangatlah yakin kepada ketentuan ilahi sehingga keyakinan mereka ini terzahir pada tingkah laku harian mereka. Bagaimana mereka tidak terlalu memikirkan dunia dan hanya tumpu kepada melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga kan apabila zahirnya seruan jihad, mereka terus sambut seruan itu tanpa memikirkan apa akan jadi pada keluarga mereka. Ini kerana mereka yakin bahawa Allah Maha berkuasa untuk menguruskan rezeki mereka. Begitu juga apabila mereka hadapi masalah tertentu. Seperti tidak dikurniakan zuriat, walaupun telah mendirikan rumah tangga dalam tempoh yang lama, mereka tetap yakin dengan ketentuan ilahi dan teruskan berdoa di samping berusaha secara fizikal. Tetapi apabila kita melihat keadaan masyarakat kita pada zaman sekarang, ia amat membimbangkan kerana mereka terlalu bergantung kepada diri mereka sehingga seakan-akan segala perkara di tangan mereka. Oleh sebab itu, apabila perniagaan mereka tidak laku, maka mereka mudah terdorong untuk khianati perniagaan orang lain dengan cara zahir maupun batin seperti sihir. Atau apabila tidak berjaya dalam peperiksaan tertentu, kekecewaan yang melampau itu terkadang mendorong mereka untuk membunuh diri. Sedangkan jikalau mereka benar-benar yakin dengan ketentuan Allah yang maha mengurniakan, tentulah mereka redha dengan ujian yang menimpa dan teruskan berusaha. Sesungguhnya apa yang Allah telah tetapkan bagi dirinya pasti menjadi miliknya walau seluruh dunia menghalang. Dan apa yang Allah tidak tetapkan akan menjadi miliknya, pasti tidak akan menjadi miliknya walau seluruh dunia membantunya untuk memiliki barang itu. Pegangan tauhid seperti ini apabila telah kukuh dalam hati akan membuatkan tuannya boleh hadapi dunia ini dengan lebih tenang dan banyak bersyukur. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-73 surah Hud ini ialah: pertama, setiap Muslim hendaklah sentiasa percaya dengan ketetapan Allah yang maha bijaksana. Di samping hati ini sentiasa percaya dengan Allah, fizikal kita pula perlulah berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Dengan ini, kita telah kumpulkan tawakal dan usaha dalam masa yang sama. Yang kedua, umat Islam perlu sentiasa
membaca kisah para rasul supaya kita tahu bahawa ujian yang diturunkan kepada rasul adalah lebih dahsyat dari yang kita alami. Tetapi mereka tetap sabar menepuh segala ujian itu sehingga akhirnya datang pertolongan dari Allah. Ketiga, sebagai Muslim, kita perlu sentiasa memohon rahmat dan berkat dari Allah kerana rahmat dan berkat Allah itu tiada hadnya. Barang siapa yang dapat rahmat dan berkat dari Allah, maka dia akan mendapat kebaikan yang banyak kerana tiadalah berkat Allah itu turun pada suatu perkara, melainkan perkara itu akan memberi banyak manfaat kepada diri kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.